Hey guys, Assalamualaikum. It's me Nina and welcome back to Nina Story. Jadi video hari ni Nina nak ceritakan tentang doktor palsu yang mengaku dia adalah doktor yang valid. Dah lah dia tipu family dia, lepas tu dia tipu kawan-kawan dia selama belasan tahun tau. Dan selama tempoh ni diorang percaya yang dia memang seorang doktor yang sah, yang valid. Dan dia anggap sebagai seorang penyelidik yang hebat bekerja dengan WHO. Tapi sebenarnya dia tipu je. Dia ni adalah doktor scammer. Bukan tu je tau, bila dia punya rahsia nak terkantoi kan, dia bunuh semua family dia. Alah, gila. Jadi kalau korang nak tahu macam mana cerita ni terjadi, korang kena tengok video ni sampai habis. So without wasting any time, let's get started. Jean Claude Roman telah lahir di Perancis pada 11 Februari pada tahun 1954. Jadi pada tahun 1971 dia dapat sambung degree dekat sebuah college. Tapi baru je SEM 1 dia dekat situ dia quit. Sebabnya dia telah mendaftar pendaftaran dekat sebuah college perubatan. Tapi bila dia study dalam bidang perubatan, dia gagal masa first exam. So dia tak dapatlah untuk sambung tahun yang seterusnya. Tapi dia tipu family dia, dia kata dia lulus dan grad jadi doktor yang sah. Korang bayangkan dia tipu family dia, dia tipu kawan-kawan dia selama 18 tahun. Diorang semua fikir yang dia ni adalah seorang doktor profesional dan penyelidik yang berjaya dalam WHO. Dia tipu semua orang, dia kata dia tahu hal-hal yang terjadi dalam WHO dan dia ada juga hubungan baik dengan tokoh politik. So diorang pun percayalah dekat si Roma ni selama 18 tahun guys. 18 tahun tu bukan tempoh yang singkat. 18 tahun, bukan 18 hari, bukan 18 bulan. Betapa hebatnya dia tipu diorang ni langsung tak kantoi tau. Selama tempoh tu diorang tak tahu langsung yang dia ni adalah doktor scammer. So untuk menampakkan kata dia ni memang betul seorang doktor, dia sanggup drive ke sempadan Perancis Switzerland tau. And then dia lawat bangunan WHO dekat sana. Lepas tu dia masuk dekat situ dan dia baca segala maklumat yang ada dekat bangunan tadi. Tapi dia tipulah family dia. Dia katalah dia ada outstation, jadi dia kena keluar kawasan sebab dia kerja. Tapi sebenarnya dia pergi study and then dia bolehlah claim kata dia memang doktor. Kadang-kadang tu dia akan tidur dekat hotel yang berdekatan dengan airport Geneva. Selama beberapa hari dia tinggal dekat hotel ni, dia akan study hal-hal yang berkaitan dengan luar negara. Contohnya dia akan baca jurnal perubatan dan panduan perjalanan ke Switzerland. So at least kalau orang tanya macam mana kau pergi Switzerland, okey ke, jadi dia tahulah sedikit kan. So itu adalah salah satu caranya dia untuk menipu orang lain. Tapi satulah, lelaki ni sebenarnya dayus sikit tau. Sebabnya dia hidup dengan menggunakan duit isteri dia. Jadi isteri dia ni kerja jual apartmen. Jadi mungkin isteri dia ni adalah seorang ejen yang menjual rumah. Hasil duit daripada kerja isteri dia tu, duit tu lah dia buat makan pakai dia, pergi buat benda-benda dia, semua tu lah. Bukan tu je, dia juga ada dapat duit dari saudara mara dan juga kawan-kawan dia. Kalau korang terfikir dah kenapa diorang ni bagi duit dekat dia, sebenarnya dia ni juga adalah seorang scammer. Bukan setakat doktor penipu je. Dia ajaklah diorang ni untuk melabur dekat satu company dalam pelaburan asing. Tapi sebenarnya company ni tak bujuk pun. Tapi dia cakap, mehlah labur dekat sini, nanti korang akan dapat hasil yang lumayan, hasil yang berganda-ganda. Jadi bila diorang ni dengar janji manis daripada Roma ni sampai naik ke langit angkasa semua, diorang pun percaya. So diorang pun melaburlah duit diorang dekat company yang dikatakan oleh Roman. Lagipun bab-bab menipu ni Roman memang dah expert dah. Memang bahagian bidang dia pun. Sampailah pada penghujung tahun 1992, ada salah seorang mangsa dia ni nak duit dia balik. Sebab dia tahu yang Roman ni dah tipu dia dan Roman bukanlah seorang doktor. And then pada awal 9 Januari pada tahun 1993, Roman telah withdraw duit dia sebanyak $2,000. And then duit tadi tu dia gunakan untuk beli silencer, pistol dan juga tong gas. Lepas tu dia mintalah seller tadi tu untuk bungkus barang-barang tadi tu macam hadiah. Sebenarnya dia ada agenda tau sebab apa dia beli barang-barang tadi. Pada malam tu dia telah nekat untuk tamatkan riwayat family dia. Dia pukul isteri dia dalam bilik tu dengan menggunakan penggelik kuih yang kita buat keripak tu kan, yang tu lah dia pukul sampailah isteri dia ni meninggal. Lepas tu dia biarkan mayat isteri dia tu kat atas katil sampailah esok pagi tau. And then dia tidur macam biasa, macam tak ada apa-apa yang jadi. Esok pagi tu dia kejut 2 orang anak dia untuk breakfast macam biasa. Jadi dia orang bertiga lah makan apa semua. Lepas makan dia pun temanlah anak dia tengok TV, tengok kartun. Malam tu bila dia orang berdua ni tengah tidur, dia telah ambil pistol dan tembak kepala anak dia dan diorang berdua meninggal kat situ. So lepas dia dah bunuh family dia, Roman nekat untuk bunuh mak ayah dia pula guys. Gila, memang gila. Bukan tu je, dia juga ada niat untuk membunuh perempuan simpanan dia. Sebab dia fikir kalau dia tak hapuskan diorang ni, rahsia dia akan terbongkar tau. So esok pagi tu dia pergi ke rumah parents dia untuk makan-makan. Lepas makan je dia terus tembak mak ayah dia, termasuklah anjing peliharaan diorang. Ya Allah, apalah salah diorang dia. Satu je, gila. Tapi guys, misi dia sebenarnya tak settle lagi tau. Masih ada lagi seseorang yang tinggal. Malam tu juga dia invite perempuan simpanan dia untuk dating. Jadi dia kata, jomlah kita keluar malam ni, kita ada romantic dinner, macam tu lah, ada lilin semua tu lah. So kita akan dinner berdua malam ni. And girlfriend dia tu sebelum ni pernah bagi duit, dia pernah tolong Roman sebelum ni. Jadi masa nak on the way tu, Roman buat kereta dia rosak tau. Tak tahulah dia buat macam mana, tapi tiba-tiba dia buat kereta dia rosak dekat tepi jalan. Jadi dia pun suruhlah girlfriend dia tu untuk keluar kejap. So bila girlfriend dia dah keluar daripada kereta, dia sembur dengan gas pemedih mata. And then dia cekik girlfriend dia. Tapi awet dia ni lawan balik. Yalah, takkanlah nak biar aku cekik macam tu je kan. Mestilah dia akan
lawan. Orang kata apa? Berpantang ajal sebelum maut. Masa tengah bergelut-gelut tu, and then Roman lepas. Lepas tu dia minta maaf dekat perempuan tu dan dia hantar girlfriend dia balik ke rumah. So dalam kejadian ni, family dia je dihabiskan, tapi girlfriend dia lepaskan. Tak tahu lah apa yang dia fikir. And then Roman ni pun lepas dia hantar girlfriend dia pun balik ke rumah, yang mana dekat rumah tu masih ada lagi mayat-mayat family dia. Masuk dalam rumah tu, dia pun duduklah dekat depan TV sambil termenung macam tu. Tak lama lepas tu, dia bangun dan tuang petrol sekeliling rumah dia, and then dia bakar. Sebelum dia bakar tu, sebenarnya dia dah makan ubat pil tidur secara overdose. Tapi tindakan dia untuk bunuh diri dia tu sebenarnya gagal sebab dia berjaya diselamatkan oleh bomba. Ubat tidur tu pula tak berkesan tau. Maybe disebabkan ubat tidur yang dia makan tu sebenarnya dah expired. So mungkin kuranglah efektif tu. Masa dalam tahanan, dia tak nak cakap apa langsung tentang kejadian tu. Dia kata dia trauma, so dia tak nak cakap. Jadi hasil daripada laporan, Roman sebenarnya mengalami masalah personality, iaitu narcissistic. Jadi Nina akan explain dekat korang apa itu narcissistic. Narcissistic ni adalah gangguan peribadi yang merasakan diri diorang sangat penting dan harus dikagumi. Pesakit akan rasa dia lagi baik dari orang lain. Dia selalu berbangga dengan pencapaian dia, padahal orang lain rasa benda tu biasa je. Bukan tu je, nilai empati diorang dekat orang lain pun rendah. Walaupun level confidence diorang tinggi, tapi diorang akan mudah tertekan dan tersinggung bila dikritik oleh orang lain. Jadi kesimpulan dia, orang yang ada penyakit ni sebenarnya dia ada self-extreme ataupun keyakinan diri yang terlalu ekstrim. Tapi dia juga adalah seorang emotional. Orang tak boleh kata dekat dia jadi emo. Lemah orang kata. Kemudian pada 16 Julai tahun 1996, Roman telah dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup dan dia juga layak mendapat parole pada tahun 2015. Kemudian pada tahun 2019, ketika Roman ni dah berusia 67 tahun, dia telah dibebaskan dari penjara setelah 26 tahun dia dikurung dalam penjara. Even dia telah bebas, dia sebenarnya telah dipantau menerusi pengawasan elektronik selama 2 tahun. Bukan tu je, dia kena tinggal dekat kawasan yang telah dibenarkan oleh hakim. Jadi dia tak boleh tinggal dekat kawasan yang sembarangan. Hanya tempat yang dibenarkan oleh pihak hakim dan dikawal oleh polis. Alright guys, sebenarnya orang yang ada masalah narsisistik ni kan agak menakutkan juga. Sebab dia rasa dia lah yang hebat. Lepas tu disebabkan dia nak rasa dia dikagumi, dia suka orang puji dia, tapi dia tak boleh orang kata dekat dia sebab dia sangat-sangatlah emotional. Semoga kita dijauhkan dengan masalah personality narsisistik ni sampai kita boleh melukai orang lain, kita boleh mencederakan orang lain, dan lagi dahsyat kita boleh tamatkan riwayat orang tu. Na'udzubillah. Semoga kita dijauhkan dengan benda-benda macam ni. Dan itu sajalah perkongsian Nina untuk hari ni. Nina harap korang suka. Kalau korang ada idea-idea yang menarik, korang nak Nina ceritakan tentang apa, korang just komen dekat bawah. Dan kalau korang belum lagi subscribe channel ni, jangan lupa untuk subscribe dan follow Nina di Instagram. Kita akan jumpa lagi in next video. Bye. Assalamualaikum.